Selamat pagi murid-murid, bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar untuk tolak pecahan. Tolak pecahan yang melibatkan penyebut yang sama, penyebut yang sama. Okey, nombor di bahagian bawah ni kita panggil penyebut. Okey, dan di bahagian atas ni dikenali sebagai pengangka. Okey, bagaimana kalau kita lihat terus kepada contoh ini? Kita ada gambar rajah di sini, kita ada 7 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 petak dan ada 6 kawasan ataupun 6 petak yang berlorek. Kita ada 6 petak yang berlorek. Dan kalau kita lihat sebelah ini, ada 4 yang telah dikeluarkan. Kita ada 6 yang berlorek dan kita keluarkan 4 petak yang berlorek daripada gambar rajah ini. Jadi, berapa petak yang berlorek yang masih kekal ada di sini? Jadi di sini kita akan guna operasi tolak. Okey, operasi tolak. Dan kalau kita ambil ni, ini 6 kawasan berlorek iaitu 6 per 7. Per 7 sebab 6 daripada 7. Dan kita keluarkan 4, dan kita ada tinggal 2 di sini. Jadi berpandukan gambar yang diberi, kita akan dapat jawapan 2 per 7. Okey, 2 per 7. Pecahan ini tidak dapat dipermudahkan. Jadi kita kekalkan jawapannya 2 per 7. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang kedua. Juga melibatkan satu gambar rajah. Okey, kita ada gambar rajah di sini, satu bulatan. Okey. Kita anggap ini pizza. Okay, kita ada satu pizza dan telah dibagi kepada 8 bahagian. Kita ada 8 bahagian ataupun 8 pecahan di sini. Manakala yang berlorek di sini ada berapa? Kita ada yang berlorek di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 8. 7 daripada 8. Okey. Dan kita baca dulu soalan. Tolak 3 per 8 daripada. Okey, ingat. Daripada 7 per 8. Baca sekali lagi. Tolak 3 per 8 daripada 7 per 8. Ataupun kita tukar 7 per 8 tolak 3 per 8. Okey. Bila murid-murid jumpa ni soalan begini, kena baca dan cuba faham. Okay? Tolak 3 per 8 daripada 7 per 8. Contohnya, kalau cikgu ada 3 marker. 3 batang marker di sini. Okay? Cikgu ada 3. Cikgu tolak 1 daripada 3. Bererti cikgu akan ambil 1 daripada 3. Dan bakinya adalah 2. Okay? Jadi, kalau ikut soalan ini, kita akan guna operasi tolak. Bererti 3 daripada 7, kita akan tolak 7 per 8 tolak 3 per 8. Maksud dia dikeluarkan 3. 1, 2, 3. Berapa baki kawasan berlorek yang masih tinggal? Kita ada 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita buat pengiraan di sini, 7 per 8 tolak 3, iaitu kita keluarkan 3, tolak 3 per 8, kita akan dapat jawapan 4 per 8. Okay. 4 per 8, kita boleh permudahkan jawapan 4 per 8 ini. Dan untuk mempermudahkan pecahan ini, kita bahagi dengan sifar berapa? Kalau kita tengok dalam sifar 4 ada 8 kan? Kita boleh terus bahagi dengan 4. Okey, kalau cikgu akan guna sifar 4. Contohnya begini. Kita ada 4, kita ada 8, kita ada 12. Tapi cikgu berhenti sampai sini sebab tidak perlu lagi mau tulis sifar panjang sebab kita sudah nampak ada 4, ada 8 di sini. Okey, ada 4, ada 8. Okey, berarti kita boleh bahagi dengan 4. Kita bahagi dengan yang paling kecil iaitu bagi 4. Bila bahagian pengangka bagi dengan 4, di sini pun kita bahagi 4. Okey, 4 bahagi 4. Ataupun 4 darab apa jadi 4? 4 darab 1.
4 darab 1 kita dapat 4. Jadi jawapannya adalah 1 per 8 bahagi 4 dapat berapa? Ataupun apa darab 4 kita akan dapat 8. Berarti yang kedua iaitu 8 bahagi 4 2. Kita akan dapat jawapan 1 per 2. Okey, 1 per 2. Dan seterusnya kita lihat soalan. Berapakah beza? Bila jumpa perkataan beza, murid-murid kena ingat beza maksud dia kita akan guna operasi tolak. Ini adalah kata kunci untuk operasi tolak, beza. Berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Okey. 4/7 dengan 6/7. Kita jangan tulis 4/7 di depan. Kita akan tulis 6/7 dahulu sebab kita bandingkan pengangka di atas. Nombor mana yang lebih besar, 4 atau 6? Okey. Penyebut memang sama sebab kita masih lagi dalam topik tolak pecahan yang melibatkan penyebut yang sama. 7 dengan 7 sama. Okey. Kita bandingkan pengangka di atas, 4 dengan 6. Nombor mana yang lebih besar? Nombor 6. Berarti kita akan buat di depan 6/7 tolak 4/7. Okey. Murid-murid jangan tulis 4/7 tolak 6/7 sebab 4 ni lebih kecil daripada 6. Okey. Seterusnya 6 tolak 4 2. Sama macam operasi pecahan tambah pecahan. Kita cuma akan tolak bahagian pengangka iaitu bahagian nombor yang di atas. Manakala penyebut kita kekalkan iaitu 7. Jadi jawapannya adalah 2/7. Okey, 2/7. Contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya isi petak kosong. Sebelum kita isi, kita lihat dulu garis nombor di sini. Kita mula dari sifar. Okey, sepatutnya di sini 1/6. Kenapa 6? Okey, kenapa 6? Kenapa bukan 5? Kenapa bukan 4? Okey, murid-murid kena tahu bila dapat garis nombor begini, kita tidak mula kira 1, 2, 3. Tidak, kita akan mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penyebut di sini adalah 6. Okey, 6. Kita ada 6 bahagian. Okey, kita ada 6 bahagian sampai sini. Okey, kita ada 6 dan nombor di sini adalah 2/6 iaitu 1, 2. 2/6 dan 5/6 di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Isi petak kosong. Okey. Sebelum kita isi, kita lihat dulu operasi apa yang ada di sini. Operasi tolak. Okey. Kalau tambah, kita buat cara yang lain. Tapi ini operasi tolak. Okey. Bila tolak, seperti contoh yang sebelumnya tadi. Okey. Bila tolak yang melibatkan penyebut yang sama, kita bandingkan pengangka. 2 dengan 5. Mana yang lebih besar? 5. Jadi kita akan tulis di sini 5/6. Okey, 5/6. Tolak berapa? Tolak berapa? 1, 2, 3. Okey, tolak 3/6. Dia bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 2/6. Okey. Murid-murid jangan buat 5/6 tolak 2/6. Kita tengok berapa kali dia bergerak untuk sampai ke sini. 1, 2, 3. 3/6. Sebab itu kita dapat jawapan di sini adalah 2/6. Dan yang terakhir kita ada 2 lagi contoh. Okey, ini nombor pecahan di sini. Okey, contoh yang seterusnya kita ada 6/7 tolak 4/7. Okey. 6/7 tolak 4/7. Seperti biasa, kalau cikgu terus kekalkan tulis 7 di bahagian bawah. Sebab penyebutnya sama. 6 tolak 4. 2. Jadi jawapannya 2/7.
Okey, pecahan ini tidak dapat dipermudahkan kepada pecahan yang lebih kecil. Jadi kita kekalkan jawapan 2/7 dan seterusnya. Soalan yang berikut, soalan terakhir, contoh yang terakhir, 2/8 tolak 1/8. Penyebutnya sudah sama. Kita kekalkan, kita tulis dulu per 8. 2 tolak 1, 1. Okey, dan jawapannya adalah 1/8. Okey, itu saja dari cikgu pada hari ini dan kita jumpa lagi pada topik yang akan datang.